dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem kabinet. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dengan nama saya Muhammad Azamuddin Nizan dari Institut Kemahiran Marasik, mengambil jurusan Sijil Kejuruteraan Teknologi Elektrik Kuasa. Kita mulakan dengan pengenalan. uh, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan bermula sejak kemerdekaan Tanah Melayu 1957 dan telah dikanunkan dalam Perlembagaan Malaysia, terdiri daripada 3 badan pemerintah, iaitu Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Tujuannya untuk mengelakkan wujudnya sebarang bentuk permuafakatan atau komplot dan dapat mengelakkan berlaku pemusatan kuasa atau kuasa antara 3 badan. Sejarah ringkas Jemaah Menteri. Sistem ahli 1951, ia merupakan hasil Datuk Onn Jaafar yang mendesak Inggeris supaya melibatkan orang tempatan dalam pentadbiran sebagai langkah menuju kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Ia barat menteri kerana memainkan peranan yang sama. Ia memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi. Ia berakhir pada Ogos 1955, merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif Kerajaan Persatuan atas nama Yang di-Pertuan Agong. Kabinet terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Kabinet merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menentukan dasar dan arah pentadbiran negara. Jemaah Menteri merupakan agensi tertinggi dalam Kerajaan Persekutuan dan merupakan agensi utama dalam jentera pentadbiran di peringkat pusat. Kabinet. Kabinet merupakan suatu bentuk kerajaan dan sistem pemerintahan yang diamalkan pada masa ini oleh kebanyakan negara. Sistem ini sebenarnya diasaskan di Britain. Kerajaan berkabinet ialah kerajaan yang ditadbir oleh segolongan manusia yang mendapat sokongan majoriti dalam pilihan raya dan menduduki kerusi di parlimen atau Dewan Perundangan. Dalam hal ini, apabila sebuah politik berjaya dalam satu-satu pilihan raya, maka parti itu layak untuk memerintah negara kerana rakyat telah memberi mereka mandat untuk memerintah. Ketua parti yang berkenaan akan dipanggil oleh Ketua Negara dan diperkenankannya sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri akan membentuk barisan menteri-menteri yang menganggotai kabinet bagi menjalankan fungsi pentadbiran negara. Seterusnya, sistem latar belakang kabinet. Dari segi sejarah, sistem jemaah menteri atau kabinet telah dilaksanakan sebelum negara kita merdeka lagi, iaitu pada tahun 1951 melalui pengenalan sistem ahli. Melalui sistem ahli, seorang ahli akan dilantik yang jawatannya adalah sama seperti tugas seorang menteri. Melalui sistem ini, beberapa buah jabatan kerajaan akan diletakkan di bawah kawalan seorang ahli. Memandangkan pada waktu itu, Tanah Melayu berada di bawah pendudukan British. Setiap ahli yang dilantik bertanggungjawab secara langsung kepada Pesuruhjaya Tertinggi British. Sistem ahli ini berakhir apabila pilihan raya umum pertama diadakan pada bulan Ogos 1955. Selepas pilihan raya umum 1955, sebuah kerajaan baharu telah dibentuk apabila Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri dan seiring dengan itu, lahir pula sebuah kabinet moden pra-merdeka. Sistem kabinet. Dalam situasi di Malaysia, perkara 43/1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan ahli-ahli jemaah menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati baginda dalam menjalankan tugasnya. Di Malaysia, Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif. Jemaah Menteri terdiri daripada seorang Perdana Menteri dan beberapa orang menteri yang bertanggungjawab ke atas kementerian masing-masing. Seorang Perdana Menteri secara tidak langsung berperanan sebagai Ketua Jemaah Menteri. Keadaan ini juga bermakna beliau mempunyai kuasa untuk mencalonkan sesiapa sahaja kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyertai kabinetnya. Dalam perjalanan sistem Jemaah Menteri, peranan menteri-menteri adalah penting memandangkan seorang menteri merupakan pembawa usul atau rang undang-undang kerajaan.
Dalam hal ini, seorang menteri itu merujuk kepada jabatan-jabatan di bawah kementeriannya yang terlibat sebelum rang undang-undang itu diusulkan di Parlimen. Jumlah menteri dalam sesebuah kabinet mempunyai antara lebih kurang 20 hingga 40 orang menteri dan mereka inilah yang memegang jawatan yang terpenting dalam badan kerajaan. Tugas-tugas kabinet adalah seperti yang berikut. Menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pentadbiran negara. Jemaah menteri bertanggungjawab bersama kepada Parlimen. Walaupun seorang menteri tidak bersetuju mengikut keputusan jemaah, beliau tetap dikehendaki oleh jawatan yang dipegang itu membela sebarang pertuduhan yang diajukan kepada keputusan jemaah tersebut adalah melanggar etika jawatannya jika ahli jemaah itu membantah secara terbuka. Kabinet memulakan langkah perundangan dan melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif yang lain. Kabinet bukanlah satu badan dalam jentera pentadbiran tetapi satu badan pemerintah. Kebaikan dan keburukan kabinet. Sistem kabinet kerajaan mempunyai kebaikan dan keburukan yang tidak dapat dielakkan. Sebagaimana yang diketahui, kerajaan yang memerintah akan memikul amanah rakyat melalui pilihan raya. Rakyatlah yang menentukan pembentukan kabinet dan pucuk kepimpinan. Justru ada kalanya kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing undi dengan mengamalkan rasuah. Dari segi kebaikan, rakyat diberi peluang untuk memilih pemerintah. Hal ini bermakna suara rakyat diambil kira, bukan sahaja semasa memilih wakil-wakil mereka. Malahan, suara mereka juga diambil kira untuk dibentangkan di Parlimen. Walaupun ada beberapa keburukan, sistem kabinet telah mencapai kejayaan walaupun tidak semua negara mengamalkannya. Hal ini kerana kejayaan sesuatu sistem pemerintahan kabinet adalah terletak kepada kesedaran rakyat sesebuah negara dan kepercayaan mereka terhadap sistem yang diamalkan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.